Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz bin Mudakir bernombor metrik A1699963. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan isu khitan bayi perempuan masa kini menurut siasah syariah. Baiklah. Bagi pendahuluan, saya akan menerangkan sedikit sejarah, yang mana saya akan mulakan dengan sejarah permulaan khitan bagi bayi perempuan. Okey. Jadi amalan berkhatan bagi wanita ini telah lama diterapkan di dalam masyarakat. Malahan amalan pemotongan genitalia atau lebih dikenali sebagai amalan khitan bagi wanita telah menjadi kebiasaan bagi sebahagian masyarakat Islam di dunia. Amalan ini juga sudah dilakukan ketika zaman masyarakat Arab sejak dahulu lagi. Bagi agama Kristian di sesetengah tempat dan beberapa puak di benua Afrika juga turut mengamalkan amalan ini. Baiklah, jika dilihat dari sudut sejarah, amalan khitan bagi bayi perempuan ini ianya telah dimulakan oleh Hajar, iaitu isteri kedua Nabi Ibrahim dan ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Namun terdapat juga dari sudut sejarah yang lain yang mengatakan bahawa tradisi sunat juga dijumpai pada mulanya di zaman Mesir kuno. Amalan khitan bagi wanita ini mula tersebar ke wilayah-wilayah lain di kawasan benua Afrika sehinggalah melebar keluar sampai ke Jazirah Arab, yang pada akhirnya tradisi itu sampai ke kota Madinah. Kesannya, Rasulullah SAW mula menjumpai amalan itu setelah baginda SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi dalam isu tajuk ini, saya dapat kemukakan dua isu. Yang mana yang pertama, WHO atau lebih dikenali World Health Organization secara tegas menyatakan bahawa sunat perempuan merupakan tindakan mutilasi yang dilarang, dikenali sebagai FGM, yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, jadi justru itu jika pembasmian terhadap amalan FGM dijalankan, maka amalan berkhatan juga turut dihapuskan. Jadi dekat isu ini telah melibatkan antara dua pihak, yang mana Islam menganjurkan sunat untuk bayi perempuan. Tapi jika dihalang, jika dihapuskan, maka amalan berkhatan itu tidak akan wujud sekiranya terdapat pembasmian oleh WHO atau World Health Organization. Baiklah, sebelum kita menghurai lebih dalam, kita akan lihat dulu konsep apa yang dikatakan dengan khitan. Baiklah. Jadi kita lihat kepada definisi. Definisi khitan ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu khitan, yang bermaksud memotong. Ibnu Manzur dalam Kamus Lisan Arab menyebut khitan sebagai pemotongan bahagian kuluf untuk lelaki dan nawah untuk perempuan. Dari segi istilah, Wahbah Zuhaili memfokuskan istilah tersebut khusus untuk sunat perempuan, iaitu pemotongan sedikit kulit pada bahagian paling atas dari alat kelamin perempuan. Baiklah, tadi saya disebutkan berkaitan dengan FGM. Apakah itu FGM? Baiklah, nama panjang bagi FGM ini adalah Female Genital Mutilation. Ianya dikenali sebagai pemotongan alat kelamin wanita dan khatan wanita. Ialah pemotongan ritual atau penyingkiran beberapa atau semua alat kelamin wanita luaran. Sekiranya kita lihat kepada dalil, iaitu la tankahi fa inna dhalika ahdha lil mar'ah
wahabbu ilal ba'li. Sebahagian daripada maksud tersebut ialah janganlah engkau potong semuanya, kerana itu menguntungkan bagi wanita. Baiklah. Jadi kita lihat sedikit hikmah pelaksanaan hitan ini. Yang pertama, penyempurnaan ibadah dan juga kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah fitrah bagi umat Islam. Kedua, hitan merupakan sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang ketiga, hikmah pelaksanaan hitan ini adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian seperti mana yang dianjurkan dalam Islam. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada pandangan fuqaha berhubung dengan khitan perempuan. Terdapat 3 pendapat pendapat ulama berkaitan dengan khitan bayi perempuan ini. Pendapat pertama mengatakan wajib. Siapakah yang mengatakan wajib? Jadi antara ulama yang mengatakan wajib adalah pandangan daripada Jumhur Asy-Syafi'iyah, Imam Ahmad dan Hanabilah, serta pendapat Sahnun daripada mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahawa khitan atau khatan adalah wajib bagi perempuan. Pendapat kedua mengatakan sunat. Antara ulama yang mengatakan pandangan sunat ini adalah daripada mazhab Maliki serta sebahagian daripada ulama Hanafi. Mereka berpendapat bahawa berkhatan bagi perempuan ini adalah sunat. Dan terdapat juga golongan minoriti yang mengatakan bahawa khitan bagi perempuan ini adalah haram. Namun ia hanya sekadar pandangan yang sedikit, minoriti. Baiklah. Kita lihat pula hujah-hujah yang dilontarkan oleh pendapat-pendapat daripada para ulama ini. Kita lihat dulu golongan yang berpendapat wajib. Antara hujah yang dikemukakan ialah ayat berikut, yang mana merupakan suatu suruhan untuk mengikut apa yang ditetapkan ke atas Nabi Ibrahim serta tuntutan berkhatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma auhayna ilaika anittaba' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya, kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah dia dari orang-orang musyrik. Jadi kita dapat tahu bahawa sejarah sunat yang telah kita katakan awal tadi bermula pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ayat ini Allah mengesyorkan bahawa wahai Muhammad, kau ikut apa yang Nabi Ibrahim ajar, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi dalil ini menjadi bukti sebagai hujah yang mengatakan wajib untuk berkhatan seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Baiklah. Pendapat kedua yang mengatakan berpendapat sunat. Jadi kita lihat kepada hujah yang dilontarkan, iaitu terdapat beberapa hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan khatan, sebaliknya mendidik wanita bagaimana seharusnya dilakukan ketika mengkhatankan anak-anak perempuan. Jadi terdapat dalil hadis yang dibuat hujah oleh golongan yang berpendapat sunat ini, yang bermaksud apabila engkau melakukan khatan, maka sederhanakanlah dan jangan berlebih-lebihan, kerana hal itu lebih menampakkan kecantikan di wajah dan mendatangkan kenikmatan bagi suami. Dan golongan yang ketiga mengatakan haram sunat terhadap bayi perempuan ini. Jadi antara hujah yang dikemukakan oleh golongan yang berpendapat haram ini, mereka mengatakan bahawa tiada dalil yang qat'i menurut amalan ini, sama ada melalui Al-Quran atau Sunnah. Adapun hadis Ummu Atiyah itu merupakan hadis yang kurang dari segi kesahihannya,
manakala hadis Anas bin Malik pula dhaif. Maka mereka menafikan, mereka bertanyakan persoalan, adakah pensyariatan sesuatu itu dibuat kepada hadis yang lemah? Jadi mereka berpendapat bahawa sunat pada bayi perempuan ini adalah haram. Baiklah, kita dah jelas berkaitan dengan hujah golongan ulama terhadap hukum sunat bayi perempuan. Jadi kat sini kita lihat perbezaan antara amalan khitan melalui FGM dan Islam. Terdapat perbezaan yang besar antara amalan khitan yang disyariatkan di dalam Islam dengan amalan FGM yang dilarang dan dikecam oleh masyarakat dunia. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-87 yang bersidang pada 23 hingga 25 Jun 2009 berpandangan bahawa amalan berkhitan bagi wanita adalah sebahagian daripada syiar umat Islam. Manakala FGM adalah bertentangan dengan amalan berkhitan yang ditetapkan oleh syarak. Selaras dengan pandangan jumhur ulama, muzakarah bersetuju bahawa memutuskan hukum berkhitan bagi wanita adalah wajib. Walau bagaimanapun, sekiranya ia boleh membawa kemudaratan pada diri, maka ia perlu dielakkan. Keputusan di atas dibuat setelah mengambil kira kajian yang dilakukan oleh pakar berkaitan amalan FGM dan juga amalan khitan yang dilakukan di dalam syariat Islam. Jadi kita mesti akan bertanyakan bagaimana FGM khitan menurut FGM sehingga kan ulama meletakkan haram sekiranya khitan melalui FGM. Baiklah. Jadi FGM menerapkan 4 kaedah untuk bersunat bagi perempuan. Kaedah pertama dinamakan sebagai clitoridectomy, iaitu pembuangan sebahagian atau keseluruhan klitoris dan atau bahagian kuluk. Kaedah kedua dinamakan excision, iaitu pembuangan sebahagian atau keseluruhan klitoris dan labia minora dengan atau tanpa pemotongan pada labia majora. Nanti kita akan lihat gambar untuk lebih detail. Dan kaedah ketiga, infibulation, iaitu peringkat yang kritikal di mana lubang bukan vagina disempitkan dan pemotongan dan pembuangan labia minora dan labia majora dibuat atau tanpa pemotongan klitoris. Dan peringkat umum, semua jenis prosedur yang menyakitkan kepada genitalia perempuan untuk tujuan bukan perubatan seperti tusukan, tikaman dan luka. Jadi ini adalah gambaran khitan menurut FGM. Kita dapat lihat jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga dan jenis keempat. Jadi antara fakta yang saya dapat kemukakan iaitu jenis pertama sahaja yang mengikut kepada kehendak Islam. Manakala jenis kedua, ketiga dan keempat adalah bertentangan dengan Islam. Jadi kita lihat apakah yang dikatakan khitan menurut Islam. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan bahawa di bahagian faraj wanita terdapat kawasan keluarnya haid, mani dan kelahiran bayi yang juga merupakan kawasan kemasukan zakat. Di bahagian atasnya terdapat satu lubang kecil iaitu kawasan keluar najis daripadanya. Di antara dua lubang ini terdapat kulit yang lembut. Di atas lubang najis juga terdapat kulit yang lembut dan kulit seperti balung ayam. Dan inilah yang dikhatankan bagi perempuan. Jadi kita dapat lihat sedikitlah gambaran kawasan yang dikhitankan dalam Islam. Baiklah. Secara kesimpulannya,
FGM terdiri daripada amalan-amalan yang melibatkan lukaan kecil atau pemotongan sebahagian kulit wanita. Melihat kepada kesan negatif dari segi kesihatan dan hak asasi wanita, WHO menggesa negara-negara yang terbabit untuk menghentikannya. Bagi Malaysia, penelitian dari sudut syarak sangat diperlukan sebelum memberikan sokongan penuh kepada usaha pembasmian ini. Hal ini kerana salah satu peringkat yang diklasifikasikan dalam FGM adalah melibatkan prosedur berkhatan seperti yang disebutkan oleh ulama terdahulu. Jadi ini rujukan yang saya lakukan ketika membuat slide ini. Dan itu sahaja daripada saya. InsyaAllah semoga pembentangan ini memberi manfaat buat orang yang melihatnya. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.